Program e-belajar Matematik Tambahan tingkatan 4, bab 4, indeks, set dan logaritma. Baik, bersama anda hari ini saya Cikgu Salmah binti Abu Bakar daripada SMKI Group Melaka. Baik, hari ini saya akan bincangkan bab 4 di mana tajuknya adalah tajuk indeks. Okey. Hari ini saya akan pergi kepada 4.1 iaitu tentang hukum indeks. Okay. Dalam video ini, kamu sepatutnya boleh mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan indeks. Okay. Kamu boleh rujuk buku teks kamu yang ada di depan kamu dan tolong sediakan catatan, buku nota dan juga buku latihan awak. Baik, kita mulakan sekarang. Baik, sebelum saya mulakan, saya ada sedikit nota untuk kamu. Ingat semula apa yang kamu telah belajar sewaktu kamu berada di menengah rendah. Menengah rendah kamu juga belajar tentang indeks. Yang pertama, cuba kamu tengok yang pertama, apa maksud A kuasa N? A kuasa N bermaksud A darab A darab A ikutlah N dia berapa kali. Misalnya, saya bagi contoh, katalah 2 kuasa 4. Ini bermaksud 2 darab 2 darab 2 darab 2. 4 kali lah. Kemudian yang kedua, apa maksud indeks negatif? Kalau A kuasa negatif per N, ini kamu boleh tukarkan jadi 1 per A kuasa N. Misalnya 7 kuasa negatif 2. Ini sebenarnya sama dengan 7 kuasa 2. Ataupun kamu boleh cari nilainya, iaitu 1 per 49. Kemudian indeks sifar. Apa-apa yang berkuasa kosong, apa-apa nombor yang berkuasa kosong, sebenarnya jawapannya ialah 1. Katalah kamu ditanya 5 kuasa kosong. So, kamu kena tahu ini sebenarnya adalah 1. Ini semua ulang kaji apa yang kamu telah buat sebelum ini. Kemudian indeks pecahan. Kalau A kuasa 1 per N. So, A kuasa 1 per N akan bermaksud apa? Kamu boleh tukarkan dia jadi punca kuasa N bahagi A. Misalnya, katalah 3 kuasa 1 per 2. Ini sebenarnya kamu boleh tukar menjadi apa? Punca kuasa 3, sini adalah punca kuasa 2 dia. Kalau dia ada untuk yang begini, A kuasa M per N, misalnya, katalah 9 kuasa 3 per 2. Apa maksudnya? Maksudnya kamu akan tukar ni 9, 3 di sini adalah 2. So, jawapannya akan jadi 3 kuasa 3. Ini hanya ulang kaji semula. Kemudian ada beberapa hukum indeks yang saya nak ingatkan semula kepada kamu. Kamu boleh tengok. Yang pertama, kalau A kuasa M darab A kuasa N, dia akan jadi A kuasa M tambah N. Bila darab, kuasanya kita tambah. Kemudian kalau bahagi pula, kuasanya kita akan apa? Tolak. Saya ulang semula. Kemudian untuk C ni, tengok A kuasa M darab N. Ada kurungan di situ. So, apa kamu buat? M tu kamu boleh darabkan dengan N. Kemudian AB berkuasa M, ini bermaksud A kuasa M dan juga B kuasa M. Dan akhir sekali, kalau A per B kuasa M, ini juga sama dengan A kuasa M, B kuasa M. Ini semua adalah ulang kaji semula. Ingatkan kamu sebelum kamu buat tentang indeks. Next. Ini persamaan yang melibatkan indeks. Kita boleh selesaikan dengan membandingkan indeks dan asas. Kalau kamu tengok kat sini, jika A kuasa N sama dengan B kuasa N, maka sebenarnya A akan sama dengan B. Jika A kuasa X sama dengan A kuasa Y, maksudnya apa? X dia akan sama dengan Y. Kemudian jika A kuasa M per N sama dengan B, apa jadi? Dia akan jadi A juga akan jadi apa? B kuasa N per M, terbalikkan dia.
Okey, begitu juga kalau kuasa negatif, A kuasa negatif M per N sama dengan B, maka bila kita bawa pergi sini, dia akan jadi A sama dengan B kuasa negatif N per M. Okey, ini perkara-perkara asas lah yang kamu dah belajar sebelum ini dalam tajuk indeks. Okey, kita tengok contoh satu. So, buka muka surat 91 kamu. Ada contoh satu kat situ. Okey, cuba tengok bagaimana kamu nak selesaikan. Okey, permudahkan algebra ni. Okey, so kita tengok satu-satu soalan. Cuba kita buat sama-sama. Okey, kamu boleh sediakan kertas kamu. Walaupun dalam buku teks ni ada diberikan langkah-langkah. Tapi saya bimbang. Okey, kalau tak diterangkan, kamu hanya tiru je langkah-langkah tu. Tapi kamu tak faham apa yang kamu buat. Okey, so 4 kuasa 2 per N darab 4 kuasa M bahagi 4 kuasa N. Okey, yang pertama sekali, indeks ni, kamu tengok asas dia, yang dipanggil asas tu, ni lah asas dia ni. Ni. Okey, depan ni, okey, adakah sama? Okey, kalau sama tak ada masalah. Kalau tak sama, kamu kena samakan dia. Okay, dalam kes yang pertama ni sama kan? Okay, kalau sama, kita gunakan hukum indeks tadi. Kalau darab, kuasanya kita tambah. Kalau bahagi, kuasanya kita apa? Tolak. So, apa kita dapat kat sini? Kita akan dapat 4. Okay, ambil kuasa dia 2N. Okay, darab dia jadi tambah. Tambah M. Okay, bahagi dia jadi apa? Tolak. So, tolak N. So, tengok pada kuasa dia. Okey, kemudian kamu ringkaskan lah. Okey, apa yang kuasa dia tu 2N tolak N. Dia akan jadi 4 kuasa N tambah apa tu? M. Okey. Maaflah tulisan saya. Okey. Okey. Saya harap kamu faham dengan yang pertama ni. Okey, cuba kita buat yang B pula. Okey. 3 kuasa M tambah 2 tolak 3 kuasa M bahagi 3 kuasa M. Okey, bila dia bagi 3 kuasa M tambah 2, ini sebenarnya datang dari mana? Yang ni. Sebenarnya dia datang dari darab. Okey, tambah datang dari darab. So, kamu sepatutnya tukarkan dia balik. So, ini sebenarnya adalah 3 kuasa M darab 3 kuasa 2. Nampak tak? So, sorry, 2 bukan N Okey, 3 kuasa 3 kuasa 2. Okey, tolak. Yang ni 3 kuasa M sebenarnya ada juga, tapi darab 3 kuasa berapa? 3 kuasa 1. Saya tuliskan sebab saya bimbang. Nanti kamu tanya, cikgu mana dapat 3 kuasa 1? So, saya tulis siap-siap. Sebenarnya M tu, sebenarnya dia ada M darab 3 kuasa 1. Okey, bahagi 3 kuasa M. Okey, Okey, apa kita dapat kat sini? Kita faktorkan. Okey, faktorkan 3 kuasa M letak luar. So, sini akan jadi 3 kuasa 2. Okey, tolak 3 kuasa 1 bahagi 3 kuasa M. Okey. So, apa yang kamu dapat kat situ nanti? Okey. Kamu akan dapat yang dalam kurungan tu 3 kuasa 2 ialah 9. Okey, 9 tolak 1. Okey. Saya rasa kat sini saya ada salah ni. Kalau ni darab, dia jadi M tambah 1. Ni sebenarnya adalah 3 kuasa kosong. 3 kuasa kosong ialah 1. Betul tak? Okey, so dekat sini akan jadi 1 lah. Okey. Okey, tolak. Okey, 3 kuasa M dah ambil, so ni akan jadi 3 kuasa kosong. Cikgu betulkan balik. Jadi bukan 3 kuasa 1 tapi 3 kuasa kosong sebenarnya yang ada. Okey, so apa kita dapat kat sini? Okey, yang 3 kuasa M dengan 3 kuasa M batal, habis. Okey, so apa yang tinggal kat situ? 3 kuasa 2 ialah 9. 9, 3 kuasa kosong tadi cikgu cakap ialah 1. Betul? 9 tolak 1 ialah berapa? 8. So, nampak macam mana cikgu buat?
Okey, bila kes macam ni kita gunakan kaedah faktoran. Okey. Cuma dekat sini lah nanti awak akan tanya mana cikgu dapat 9 tolak 1. Okey, so 1 tu sebenarnya datang dari apa? 3 kuasa kosong. Sebelah ni sebenarnya ada 3 kuasa kosong. Okey, 3 kuasa kosong ialah 1. Boleh Okey, cuba kita tengok soalan C pula. Okey, soalan C pula. Okey, kamu tengok soalan C kamu. Okey, bila kat luar kurungan ni ada kuasa 3. Saya tunjuk kat sini. So 3 tu kamu kena bawa masuk dalam kurungan tu. So untuk semua. So maksudnya 5 akan kuasa 3. Okey. X akan jadi kuasa berapa tu? -1 darab 3, -3. Okey. Kemudian yang tak ada kurungan tu kamu ikut saja. So darab 4xy kuasa 2. Okey. Kuasa 2 bahagi berapa tu? Sama juga ada kurungan. Jadi x-nya kuasa -4. Okey. Y-nya pun kuasa -4. Okey, perhatikan saya buka kurungan tu. Okey. Dan jangan lupa kuasa di luar kurungan tu kamu perlu bawa masuk untuk setiap satu yang dalam kurungan. Okey, sekarang kamu tengok nombor dulu. Nampak tak? 5 kuasa 3. Ni. Okey. Kawan di sini. Okey. So kamu boleh ambil kalkulator lah. Kira 5 kuasa 3 darab 4 tu berapa tu? 125 darab 4. So saya terus kira kat kalkulator. Sini saya dapat 500. Tu untuk nombor dia. Okey, sekarang kamu tengok X-nya. Okey, X-nya. Okey, ni X. Okey, ni ada X. Ni tak ada kuasa, maksudnya kuasa 1 kan? Ni ada X. Okey, apa jadi kat situ? Okey, jadi X kuasa berapa tu? X kuasa -3 tambah 1 tolak -4. Okey. Saya buat tunjukkanlah. Okey, Y-nya pula. Okey, Y-nya kuasa 2 tolak -4. Okey, ingat semula asas kita. Kalau darab kuasanya tambah. Kalau bahagi kuasanya apa? Tolak. So, selesaikan. Kamu akan dapat 500. Okey, 500. X kuasa berapa tu? Tolak 3 tambah 1, -2. -2 tambah 4. So, X kuasa 2. Y-nya akan jadi 6. Y kuasa 6. Okay. Cara kamu selesaikan. Okey. Harap kamu boleh nampak apa yang cikgu buat ni. Okey, last sekali untuk D. Okey, untuk D. Tengok D. Okey, yang ada kurungan kat sini. Okey, tengok kat soalan tu. So, yang ada kurungan tu jangan lupa kita kena masukkan yang luar kurungan. So, yang depan tak ada masalah. 4A kuasa 3, B kuasa 2 darab 4 kuasa -4. Okey. A kuasa -4, B jadi kuasa -12. Kena buat macam ni lah baru kamu nampak. So, ambil nombor 4 darab 4 kuasa -4. Kamu boleh kira dekat kalkulator lah. 4 darab 4 kuasa -4. Kamu akan dapat 1/64. Ni pakai kalkulator. Kira. Kemudian tengok A dia. A kuasa 3. Oleh kerana darab kuasanya tambah. So, 3 tambah -4. A-nya jadi kuasa -1 lah. Okey, A-nya jadi kuasa -1. B-nya 2. Okey, tolak 12. Negatif berapa? 10. Okey, kalau kuasa negatif ni tak cantik kan? Okey, so nak cantikkan dia macam mana? Okey, kamu buatlah 1/64. Okey, A kuasa 1. B kuasa berapa? 10. Okey, so kita positifkan dia dengan bawa dia turun bawah. Kita gunakan konsep yang sama. Okay, next.
Okey, saya sambung dengan contoh 2. Okey, tengok contoh 2. Okey, yang pertama sekali, okey, untuk yang A. Okey, kamu oleh kerana darab, maka kuasanya kamu akan tambahkan. Kamu tengok pada soalan kamu dan cuba buat sama-sama. Kuasanya kita akan tambahkan. 2A kuasa negatif 1/3 tambah negatif 1/2. So, jawapannya akan jadi 2A kuasa. So, ambil kalkulator kamu. Negatif 1/3 nak tolak 1/2 dia akan jadi negatif 5/6. Kalau kamu nak cantikkan jawapan kamu jadikan ni 2A kuasa 5/6. Okey. Okey, kemudian tengok yang B. Okey, sama juga tapi bahagi. So, kuasa dia tolak. A kuasa negatif 2 tolak. Ada 2 kali tolak lah. Tolak negatif 3/2. So, jawapan kamu akan jadi 2A kuasa berapa tu? 1 negatif 1/2. Negatif 1/2. Okey. So, cantikkan jawapan awak. 2A kuasa 1/2. Okey, cuba tengok yang C. Okey, yang C kita akan gunakan kaedah tadi, yang pecahan tadi. Okey, bila punca kuasa itu bermaksud apa? A kuasa 2/3 saya tukarkan darab A kuasa negatif 3/2. Okey, saya tukarkan pecahan tu menjadi kuasa macam tu. So, saya akan dapat A kuasa negatif 5/6. Okey, saya turunkan 1/A kuasa 5/6. Okey, untuk yang D tu, nampak tak? Dia ada kat luar ni. So, kamu kena darab masuk. Darab masuk. So, setiap satu kamu darabkan. Okey. So, A kuasa negatif setengah. Yang pertama akan darab A kuasa 3/2. Tambah A kuasa negatif setengah. Okey, darab A kuasa 2A. 2A kuasa berapa tu? 1/2. Okey, tolak A kuasa negatif setengah. Okey, darab 3A kuasa negatif setengah. Kalau kamu buatlah sama-sama. Masukkan semua. Okey. Kemudian baru kamu fikir, okey, kalau darab kuasa tambah. Okey, so apa dapat yang pertama ni? Okey. Kamu akan dapat A kuasa berapa tu? Negatif setengah tambah 3/2. Ambil kalkulator kamu lah. So, apa kamu dapat kat sini? Kamu akan dapat 1 lah kan? 3 untuk 1. Okey, A kuasa 1. Okey, tambah yang ni 2 kuasa kosong. 2A kuasa kosong. Betul. Kemudian tolak A kuasa ada 3 3A kuasa berapa tu? 3A kuasa negatif 1. Okay, negatif 1, negatif setengah. Tolak negatif berapa tadi? Setengah. Negatif setengah tolak negatif setengah. So, negatif 1. So, jawapan awak A tambah 2, 2. Okay, tolak 3/A. Saya buat turun. A kuasa negatif 1 tu saya buat turun. Okay. Kita pergi contoh 3. Contoh 3, kadang-kadang soalan suruh tunjukkan. Ini muka surat 92. Tunjukkan. Okay, yang pertama, 7 kuasa 2X tolak 1 sama dengan 49. Okey, kalau tunjukkan ni, ambil sebelah aja lah. Okey, saya ambil yang 7 kuasa 2X tolak 1. Bila saya buat, saya mesti dapat jadi apa? 49 kuasa X per 7. Okay, ingat balik. Okey, yang ni saya boleh pecahkan. Ni sebenarnya adalah 7 kuasa 2X. Okey, bahagi berapa? Bahagi 7 kuasa 1. Okey, 7 kuasa 1. Okey, so 7 kuasa 2X ni, apa maksud 7 kuasa 2X? Okey, 7 kuasa 2X ni sebenarnya adalah apa? 7 kuasa 2 tu ialah 49. So, 49 kuasa X bahagi 7. So,
Nampak tak? Tu maksudnya tunjukkan lah. Tunjukkan. Kemudian yang B, dia kata yang ni mesti boleh dibahagi tepat. Okey, X tambah 4. Saya cari soalan dulu. 3X tambah 5. Okey, tambah 3X. Okey, boleh dibagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif X. Okey, macam mana saya nak pecahkan ni? Okey, kalau kamu tengok sebenarnya semua ada 3 kuasa X kat sini. Okay, dia datang dari, tambah datang dari apa? Darab kan? So, 3 kuasa X darab 3 kuasa 4. Okay, tambah 3 kuasa X. Okay, darab 3 kuasa 5. Okay, tambah 3 kuasa X. Okay, darab berapa tu? Sebenarnya 3 kuasa X sebelah dia ada berapa? 3 darab 3 kuasa kosong lah. Sebab 3 kuasa kosong ialah 1. Betul tak? So, saya fakturkan. Saya keluarkan 3 kuasa X. Nampak? Saya keluarkan. Okay, apa saya dapat kat sini? Saya dapat 3 kuasa 4. Okay. Tambah 3 kuasa 5. Okay. Tambah 3 kuasa kosong. So, cuba kamu kira. Okay. Kita kira yang dalam ni. 3 kuasa 4. Okay. Cikgu pun nak kira jugalah. 3 kuasa 4. Okey. Tambah 3 kuasa 5. Okey, 3 kuasa kosong tu ialah 1 tu tak? So, saya dapat 3, 2, 4 campur 1 iaitu saya dapat 3, 2, 5. 3, 2, 5. Okey. Kamu tengok ni, 3, 2, 5 adalah nombor apa? Nombor yang boleh dibagi tepat dengan berapa? 25. Okay. So, apa saja nilai X nanti? Maksudnya, terbuktilah dia mesti boleh dibagi tepat dengan 25. Okay. So, ini yang dia nak tunjukkan kepada kamu lah. Okay. Next, kita pergi latihan. Okay. Tengok muka surat 92. Okay. Ada latih diri 4.1. Ada 4 soalan tu. Okay. Cikgu harap kamu cuba buat setiap satu ni. Sama macam contoh yang cikgu bagi tadi. Okay. Yang mana tak dapat, kamu bolehlah hubungi cikgu kamu untuk minta dibantu kamu. Okay. Saya teruskan kepada contoh 4. Muka surat 93. Okay, kamu tengok contoh 4. Okay, selesaikan. Okay, ni dah tiba. Kita masuk macam mana nak selesaikan. Okay, apa maksud selesai? Selesai ni maksudnya kita kena carilah. Kalau dia ada X, cari X dia. Kalau ada A, cari A dia. Okay, so 32 kuasa X sama dengan 1/8 kuasa X tolak 1. Okay. Ingat tak cikgu pesan? Kalau indeks ni, kamu nak selesaikan, kamu kena samakan asas dia. Tengok situ, 32 dengan 8. Tak sama. Okay, macam mana saya nak samakan? Saya boleh tukar dia kepada 2. Okay, so 2 kuasa 5. 32 adalah 2 kuasa 5X. Betul? Okey, kemudian 8 adalah 2 kuasa 3 kan? So, saya bawa naik 2 kuasa negatif 3. Okey, kemudian ada X tolak 1. Okay, saya bawa naik. Okay, so, apa sebab saya bawa naik? Tengok ni. Dah sama kan? Ni 2, ni 2. Sama. So, saya boleh ambil terus 5X ni. Ambil saja negatif 3 X tolak 1. Okay. Saya boleh cari X lah. So, saya dapat apa tu? 5X sama dengan negatif 3X tambah 3. So, pindahkan 3X ini jadi 2X sama dengan 3. Okay. X awak akan jadi berapa? 3/2. Okay. Okay. Semak balik betul tak cikgu punya? Oh, cikgu salah kat sini 3, betul tak? 5, oh ni 8 5 tambah 3X ni 8. Okay. 5 ni jadi 8, betul So dia jadi 3/8 bukan 3/2. Okay, itu maksudnya. Okay. B.
B. Okey, boleh Murid-murid awak buat sekali dengan cikgu. Okey, A kuasa 5 sama dengan 2/3. So macam mana saya nak cari A? Okey, awak boleh tekan kalkulator awak. 2/3 tu ada tak dia punca kuasa 5? Punca kuasa 5 bagi berapa? Ialah apa? 2/3. Okey. So, kalau tak salah saya 5 kan? Cuba kamu tengok, betul tak? Punca 5 punca. Okey. Kamu boleh cek daripada kalkulator kamu. Betul tak? Okey, punca kuasa 2/3. Punca kuasa 5 tu. Okey, adalah 3 kuasa 5 adalah 2/3. So, A kuasa 5 ialah 3 kuasa 5. Tekan kalkulator kamu. Betul tak? 3 kuasa 5 tu 2/3. So, bila dah sama kat sini, nampak tak kuasa dia sama. So, A dia automatik jadi berapa? 3. C pula. Ni ada 27, ada 81 dan ada berapa? 1. Macam mana saya nak samakan? So 27, 81 saya kena ambil seper 3 lah. So 3 kuasa berapa 27? 3 kuasa 3. Okay, 81 adalah 3 kuasa 4. Kat luar ni jangan lupa ada 3x. Okey. Jangan lupa juga 1 adalah 3 kuasa berapa? 0. Nampak? Dia mesti sama. Kamu tengok sini, ni mesti 3, 3, 3. Mesti sama. Okey. So, apa yang kamu dapat kat sini, kamu akan jadi 3 kuasa 3. Okey, darab 3 kuasa 12x. Okey, sama dengan 3 kuasa 0. Okey, ingat tak apa jadi kalau darab? Kuasanya kita tambah kan? Okey, so yang ni dah sama. Saya ambil lah 3 tambah 12x akan jadi apa? 0. So, kamu akan dapat x kamu negatif 3/12 ataupun negatif 1/4. Boleh Sudah jadi persamaan linear biasa lah. Okay, next. Cikgu pergi penyelesaian contoh soalan yang penyelesaian masalah. Okay, tengok contoh 5 ni. Kita mempunyai wang ni. Okay, 100,000 dia melabur. Okay, pulangan dia berapa? 6%. Okay, jumlah pelaburan Husna selepas N tahun. Okay, dia ada bagi persamaan kat situ. T sama dengan P1 tambah K kuasa N. Nampak kuasa N. Okey, jadi dia kata cari pelaburan Husna selepas 20 tahun. Maksudnya N dia 20 lah. So, kita just masuk dalam formula. Apa dia P tadi? Okey, P pelaburan. So, pelaburan dia 100,000 ni masukkan. Okey. Dan 1 tambah K adalah persen. 6% tu bermaksud 6/100. Okay, kuasa N maksudnya kuasa 20. Okay. So, kamu ambil kalkulator kamu kira. Okay. So, kat sini kamu dapatlah hasil dia. Hasil dia adalah 3207135. Ini pelaburan dia. Selepas 20 tahun. Okay. So, kalau nak semak pun boleh. Kamu boleh semak, masukkan semula dan tengok adakah kamu dapat N dia 20. Ini contohlah, contoh penyelesaian masalah. Cuba tengok latihan muka surat 94. Okay, ada dua latihan. Satu latihan diri 4.2. Okay, satu lagi latihan intensif 4.1 ulang semula. So, saya harap kamu boleh buat. Okay, kalau kamu tengok situ ada, kamu boleh scan QR code tu untuk buat quiz. Okay, cubalah buat quiz tu melalui kod tu. Okay, kalau ada masalah, kamu bolehlah bertanyakan kepada cikgu awak yang mana yang soalan yang kamu rasa ada masalah. Latihan intensif 4.1 ni pun ada lagi soalan 5 dan seterusnya. Boleh juga kamu cuba. Okay, buatlah dalam buku latihan awak. Okay, sekian. Terima kasih.